betul Ustaz. Mungkin ialah kita sebutkan anak-anak kita zaman sekarang ni ambil perkara ni tak berapa penting. Tak apalah, semayang cukuplah. Ini cukuplah. Tak perlu tahu pun sifat-sifat ini. Apa pandangan Ustaz? Baik, terima kasih kepada Cik Omar Abdul Majid atas persoalan yang dikemukakan. Dan Cik Omar bercakap utara. Baik. Adakah benda ni tak penting? Contoh, solat saya cukup. Persoalannya, kita solat itu kepada siapa? Kita sujud, kita tunduk, kita rokok, kita sujud. Siapa? Kita kena tahu siapa. Kan? Supaya kita tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa hari ni berlaku syirik? Sebab tak kenal Allah. Dia pergi jumpa bomo. Jumpa, maknanya bomo itu boleh melakukan, boleh tahu benda-benda gaib contohnya kan. Dia tahu benda pelik-pelik kan. Dia pergi jumpa. Kemudian menggunakan tangkal dan pelbagai lagi. Sebab apa jadi macam ni? Dia tak bergantung pada Allah Ta'ala. Sebab dia tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bahaya tak kenal Allah ni. Bila tak kenal Allah sampai tahap boleh menjadi syirik kepada Allah. Berapa ramai atas dunia ini yang tak kenal Tuhan, tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala dan tak nak ambil peduli pun, biarlah sampai tahap adanya orang free thinker. Sampai tahap macam tu. Yang istilah dulu panggil ad-dahri. Yang dia tak nak fikir bagi dia. Kan? Sedangkan itu merupakan satu kewajipan kita sebagai hamba, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kita kena ikut apa yang Allah perintahkan. So kita nak kena kenal sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana supaya kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, dengan yang baharu. Macam dulu, contoh, orang jumpa pokok, dia sembah pokok. Tak kenal Tuhan. Kan? Bahkan lalu, kalau zaman-zaman dulu lah, sekarang insyaAllah tak ada kot. Lalu tepi pokok lah, minta maaf tu anak cucu tumpang lalu. Jadi pokok tu datuk dia kahwin dengan nenek dia. Dia sebut begitu kan. Jadi nak ceritanya bahawa dia tak kenal siapa yang boleh bagi manfaat, siapa yang boleh bagi mudarat. Kita baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i alim. Bukan sekadar baca saja, kita faham konsep dia. Maka kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kenal Allah memang kita kena didik anak-anak daripada kecil lagi. Tak cukup dengan sekolah saja. Sekolah pun belajar. Tapi kadang-kadang ialah kita sebagai bapa, sebagai contohnya, ambil penekanan ini untuk ajar lagi, untuk bagi tahu penerangan, berbincang, supaya menyedari keberadaan Allah dalam diri kita. Jadi kita merasai sampai tahap, kita akan sampai tahap takwa. Kita akan sampai tahap rasa, dipanggil al-ihsan. Al-ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah. Fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Sampai tahap kita mengabdikan diri pada Allah dalam keadaan seolah-olah kita nampak Allah. Walaupun kita tak nampak, Allah sentiasa melihat kita sampai tahap ihsan itu. Jadi semua perkara ini diberi tolak daripada kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ada setengah orang tu Ustaz yang bukan Islam ini. Ustaz tadi sebut pokok Ustaz ya. Ada sebut matahari sebagainya. Ada di kalangan mereka ni tengok ada tokoh-tokoh yang hebat dijadikan sembahan pada mereka. Mereka ini adalah orang yang dilahirkan oleh Tuhan. Jadi ini satu perkara yang kita bimbang sehingga tahap kita boleh jadi syirik. Sebab apa? Pergantungan kita kepada selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sembah, dia baharu, dia sembah kepada yang baharu. Baharu kepada yang baharu. Sebab itu kalau kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Sangat menarik. Kadang menggunakan akal untuk berbicara kepada kaum dia. Bila ada kaum dia sembah pada matahari. Okey, tiba-tiba matahari hilang. Mana dia? Macam mana semua asalnya ada tak ada? Macam mana Tuhan boleh hilang? Macam mana Tuhan boleh hilang? Begitu 3 bulan kan. Bila mari siang tak ada pula bulan. Kan? Jadi maknanya di situ ketika mana dia berhadapan dengan Namrud. Cantik juga. Namrud ni dia kata apa? Dia action lah. Dia kata kamu kata Tuhan kamu boleh menghidupkan dan mematikan. Allah Ta'ala yuhyi wa yumit. Dia kata serupa dengan aku. Tu loyak buruk ni. Nak tunjuk dia hebat kan. Jadi dia kata aku juga boleh menghidupkan dan mematikan. Dia pun panggil suruh pengawal dia ambil banduan, ambil yang ada tu, dibunuh dua orang, dibunuh seorang, dia biarkan seorang. Dia kata tengok, yang ni aku matikan dia. Yang ni aku hidupkan dia. Sama dengan Tuhan kamu. Mematikan dan menghidupkan. Orang kata yang buruk betul. Tapi cerdiknya Nabi Ibrahim alaihissalam, dia kata okeylah kalau gitu Tuhan aku, Allah, Rabbi, yuhyi wa yumit, Tuhan aku menghidup mati. Kau pun sama jugalah. Okey. Sekarang Allah, Tuhan aku mendatangkan matahari sebelah
timur, terbenam ke barat. Cuba kau kalih tengok. Alih tengok, awak naik ke barat, turun ke timur, fabuhital ladzi kafar. Maka dia pentergaman, nak jawab tak boleh lah. Jadi nak ceritanya bahawa manusia ni tersaduk mendabik dada lah. Atau sedar rasa diri dia hebat. Sebab kok mana pun dia makhluk. Sebab itu kepahaman pada sifat 20 ni juga akan menyelamatkan kita daripada apa juga fitnah. Terutama di akhir zaman ada satu fitnah disebut sebagai fitnah tu Dajjal. Fitnah Dajjal ni sampai mengaku sebagai Tuhan. Jadi kalau orang yang tak kenal Allah Ta'ala, dia akan ikut Dajjal. Dia akan terpengaruh dengan Dajjal. Bagaimana keadaan orang yang seumpama itu? Sudah tentu akan memberi kehancuran pada diri dia. Maka dengan sebab itulah, untuk selamat dunia akhirat, insya-Allah kita perlu mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebaik mungkin.